Yang berhormat Tan Sri, saya mewakili Datin Rahimah binti Haji Muhammad dan soalan beliau adalah soalan nombor 6 dan tidak ada soalan tambahan dari saya selepas ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dan saya mengucapkan terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Datin Rahimah binti Haji Muhammad yang berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh Universiti Awam dalam menghadapi era persaingan global. Tan Sri Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat dalam isu yang berkaitan dengan Universiti Awam atau UA. Terdapat 3 lagi pertanyaan yang melibatkan UA. Oleh yang demikian, izinkan saya, Tan Sri Yang di-Pertua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rentak seperti berikut. Yang berhormat Senator Datin Rahimah binti Haji Muhammad pada hari ini, dan yang berhormat Senator Haji Abdul Rahman bin Mat Yassin bertarikh 9 hari bulan 9 hari bulan Disember 2015, yang berhormat Senator Datuk Ho Kai Mun bertarikh 16 hari bulan Disember 2015, dan yang berhormat Datuk Megat Zulkarnain bin Tan Sri Omadin bertarikh 22 hari bulan Disember 2015. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT telah melancarkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada 2015 hingga 2025 untuk pendidikan tinggi atau PPPMPT sebagai satu halah tuju untuk memastikan sistem pendidikan tinggi negara sentiasa berdaya saing seiring dengan trend global. Matlamat PPPMPT adalah untuk melahirkan bakat yang didorong oleh nilai dengan mentaliti kelas pertama, iaitu value-driven talent with first-class mentality, dengan izin, melalui 10 lonjakan. Dan lonjakan 1 ada berkaitan dengan melahirkan graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang, akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan kurikulum yang lebih bersepadu berbanding sebelum ini. Di samping meningkatkan ekosistem untuk membentukkan pembangunan pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui PPPMPT, antara langkah yang dilaksanakan ialah purata nilai Grade Kumulatif Bersepadu atau ICGPA yang tidak hanya mentaksir pengetahuan dan kemahiran berfikir sebagaimana amalan sekarang, tetapi juga mentaksir atribut utama lain seperti kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam bentuk spiderweb. Selain itu, program akademik sarjana muda berbentuk 2+2 atau 3+1 turut dilaksanakan bagi memberi persediaan kepada bakal graduan untuk menempuh alam pekerjaan, dan ia melibatkan pembelajaran selama 2 atau 3 tahun untuk kampus dan selebihnya di luar kampus, pembelajaran di industri atau bersama masyarakat. Bagi meningkatkan kecemerlangan bakat pensyarah dan juga pelajar, program fakulti Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO fakulti dengan izin merupakan salah satu langkah yang telah dilaksanakan di bawah lonjakan kedua, iaitu kecemerlangan bakat dengan melibatkan perkongsian ilmu dan pengalaman oleh seramai 22 orang tokoh korporat, pegawai tadbir serta pemimpin komuniti. Di samping itu, program transformasi IPT merupakan salah satu langkah keutamaan Kementerian
dalam menghadapi era persaingan global, dan 5 buku panduan amalan baik, amalan terbaik atau playbooks dengan izin sedang dibangunkan untuk disebar di seluruh UA sebagai panduan praktikal untuk membantu melaksanakan program transformasi masing-masing atau dalam meningkatkan amalan sedia ada dalam bidang kritikal. Kementerian juga akan menggalakkan dan memudahkan penubuhan makmal penyelidikan antarabangsa di Malaysia dengan kerjasama IPT, industri serta organisasi atau komuniti yang berkaitan bagi menggalakkan penyelidikan berimpak tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi mengurangkan kebergantungan kepada dana awam, UA akan mempelbagaikan sumber pendapatan untuk meningkatkan kualiti program secara berterusan, lebih berhemat dan inovatif dalam penggunaan sumber. UA akan memaksimalkan penjanaan dana melalui pengkomersialan idea dalam perundingan, penyelidikan dan latihan yang menjadi bidang kebakaran universiti. Selain itu, pendapatan UA juga boleh dijana melalui sewaan aset serta penerbitan buku, jurnal dan aktiviti percetakan dan produksi. UA akan sentiasa menambah baik struktur tadbir urus yang relevan bagi mengurus aktiviti secara profesional tanpa mengabaikan misi teras pendidikan. Justru pelbagai kaedah turut diambil dalam membuat perubahan kurikulum serta modul pengajian seperti melaksanakan kursus berdasarkan konsep pendidikan berasaskan hasil atau outcome-based education dengan izin dan melaksanakan kerangka kelayakan Malaysian Qualification Framework atau MQF dengan izin bagi memastikan keboleh pasaran graduan UA. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kerana tidak ada soal, Yang Berhormat adakah kemukakan lagi itu? Ya betul. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kita difahamkan untuk menghadapi cabaran globalisasi ini, Kementerian Pendidikan Tinggi telah membenarkan banyak universiti luar negara untuk mengadakan cawangan di Malaysia. Soalan saya ialah, adakah kementerian juga akan membenarkan mana-mana universiti awam yang berhasrat untuk membuka cawangan di luar negara menggunakan dananya ataupun secara pelaburan kongsi sama dengan pihak swasta tempatan atau di negara yang dituju? Apakah syarat-syarat utama yang perlu dipatuhi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan kebenaran untuk universiti luar negara untuk masuk ke Malaysia, dan ini memang ada the standard operating procedure, dan di sini sekarang Kementerian Pendidikan Malaysia juga mewujudkan satu program di mana kita panggil itu yang berkaitan dengan quadruple helix, di mana kita melibatkan bukan hanya universiti tetapi kita juga melibatkan industri, community dan universiti, dan berdasarkan standard operating procedure kita nak melihat kesesuaian untuk universiti dari luar negara untuk masuk ke universiti. Jadi ini bermakna bahawa kita memang ada kriteria, banyak kriteria, dan saya tidak ada kriteria bersama dengan saya, dan sekiranya Yang Berhormat berminat, saya boleh memberi jawapan saya dalam bentuk tulisan jika diperlukan. Sekian, terima kasih.